Assalamualaikum, salam ceria. Apa khabar semua? Video kali ini Anjang nak kongsikan aktiviti RPU di Turki. Di bawah pimpinan Tuan Muhammad Adib At-Tamimi, mereka beraktiviti di sana dengan pelbagai aktiviti. Boleh kita lihat dalam video yang Anjang kumpulkan ini. Ada gambar-gambar, ada video dan sebagainya. Selamat menonton. Mula-mula ni banyak gambar-gambar mereka ketika di Masjid Hagia Sophia. Yang masjid ni sebelum ni telah dijadikan muzium, tapi sekarang diubah semula menjadi masjid dan mereka bentuk yang sangat indah. Jadi untuk mengambil keberkatan perjuangan umat Islam zaman dahulu dan juga Presiden Turki sekarang Recep Tayyip Erdogan yang menukar semula peranan bangunan sejarah ini kepada masjid dan dapat mengembalikan rasa cinta kita, rasa ingin berjuang kita untuk mengembalikan kedaulatan agama ini, kegemilangan agama Islam ini seperti yang telah berlaku dahulu. Jom kita saksikan.
dengan diketuai oleh Tuan Muhammad Adib atau Mimi dan pimpinan langsung dari Tuan Nasir dan Muhammad Adi. Mereka pergi ke beberapa tempat, antaranya dalam gambar ni ke kampung Goinok, iaitu kampung Syekh Samsuddin Al-Wali, yang ni makam beliau, iaitu mursyid kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini pula di pasar Minggu Goinok yang sangat meriah. Allah Akbar. InsyaAllah. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit kenapa yang bagi Tuan PI memilih hari Isnin dan kenapa datang ke Goinok. Kerana pada hari Isnin ialah hari yang mana para petani-petani yang ada di sekeliling kampung ini, mereka datang membawa hasil-hasil tanaman mereka dan menjual hasil mereka di sini. Dan hasil-hasil di kampung ni cuaca yang sangat indah kan. Dengan keberkatan ada makam Samsuddin Al-Wali, kita tengok orang-orangnya semua mesra kan. Sampaikan yang bagi Tuan PI datang beberapa kali dah, kita hadiah pada mereka kopiah. Perhubungan tu berterusan. Jadi kami sama dengan Tuan Adib hari ini sama-sama menelusuri perjalanan yang bagi Tuan PI untuk kita bermasyarakat. Jadi Tuan Adib minta bersembang lagi dengan kedai-kedai yang lain juga, bukanlah satu kedai je. Jadi itulah suasana yang kita nak kena. Kami kena rasakan syukur kerana diberi peluang kepada kami pada kali ini. Jadi teruskan lagi bersama kami, banyak lagi momen. Itu dua dia semua tengah live. Sekian. Berjalan Puan masih menggunakan kaedah ziarah, dakwah, tijarah, iaitu kita menziarahi penduduk-penduduk orang Islam khususnya, berdakwah kepada mereka dengan akhlak, kata-kata yang baik, dengan contoh. Dan kalau ada peluang berniaga, kita akan berniaga dengan mereka ataupun membuka perniagaan di sana supaya lebih dapat berhubung dengan mereka. Itulah yang diperjuangkan dalam JISB ni bersama dengan tim remajanya RPU, Remaja Pembina Ummah, untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup di seluruh kehidupan kita. Mari kita tonton yang mereka di Turki yang sangat membantu kita untuk melihat suasana aktiviti-aktiviti para pimpinan RPU khususnya. Contoh ada rasa tu. Macam mana rasanya? Ni rasa dia memang ada. Rasa buah ni memang rasa dia segar sini je. Memang kat sini je rasa dia macam ni. Kat Malaysia tak ada rasa macam ni. Saya rasa ni rasa lagi. Padu mana dia? Alhamdulillah, ni tim kudapan set up makanan. Ada air panas, ada nasi berlauk. Sudah ada pudak yang tadi tu kita nak habiskan. Jadi kat sini Mau kena ambil nampak. Inilah panduan pimpinan. Satu yang ada gula, yang ni yang tak ada gula dia tulis kosong. Yang kosong tu untuk kami lah kan, ada saya nama. Betul lah, nak dapat gula tak gula ni? Gula tu diasingkan ataupun tak payah minum gula kan. Diet diteruskan Diet diteruskan. Makan juga. Pandai dah jaga diri. InsyaAllah. Silakan kawan-kawan lain. Nampak macam suasana sikit kan. Problem hilang. Anak-anak Abia jom makan. Para remaja dan belia ni adalah aset kepada agama, bangsa dan negara. Tapi siapa yang boleh memproses mereka, groom mereka untuk dijadikan aset? Tak ramai yang mampu. Akhirnya terbiarlah remaja-remaja kita di seluruh dunia Islam ini tak dapat dibangunkan. Itu yang diusahakan oleh Tuan Nasir untuk membela agama Allah ni dengan membina peribadi-peribadi yang boleh dijadikan sebagai aset kepada agama, bangsa, negara di kalangan para remaja. Kerana mereka masih lagi bertenaga, tenaga mereka masih fresh lagi, akal fikiran mereka fresh lagi. Mereka sangat perlu dipimpin untuk ditempatkan di dalam perjuangan ini, untuk menanggung perjuangan ini, untuk bertanggungjawab per seluruh Islam dan umat Islam keseluruhannya, insya-Allah. Berkat sungguh kampung
Syekh Syamsuddin Al-Wali Koinok ini. Kita lihat buah-buahannya, Masya Allah, sangat-sangat fresh, buah-buahannya segar, cantik, tanahnya subur, orangnya pun sangat mesra. Di sinilah Nasi selalu bawa kami untuk mengambil keberkatan Syekh Syamsuddin Al-Wali dan bergaul dengan masyarakat kampung di sini yang sangat mesra, sangat baik. Jom kita ke Turki. Ini pula aktiviti mereka di sekitar Bursa dan juga Uludak, kawasan berbukit tinggi dan bersalji, untuk mereka hayati kehidupan pejuang-pejuang zaman dahulu yang mengharungi pelbagai jenis cuaca demi untuk memperjuangkan agama ini. Dan Allah ganjarkan mereka dengan mati syahid, menjadi orang-orang Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, kerana kesanggupan mereka mengorbankan bukan saja harta benda, masa, tenaga, malah nyawa mereka untuk tertegaknya agama ini di muka bumi. Jom kita saksikan. Saya Datuk PE kongsikan. Sekarang kita sedang menaiki Gunung Uludak bersama Cik Awak, Zaid, siapa nama KL dengan Daniel. Ni ada anjing ekor baru datang. Kita sedang pasang ni lah. Jadi tayar ni malam tadi bengkak. Jadi sekarang kita sedang nak letak ni letak apa? Jinjir rantai untuk nak naik. Kangga pergi jauh-jauh sikit. Allah tolonglah. Ni sebenarnya kita dah letak rantai sini sebelah sini. Allah tolonglah. Jadi Datuk Taufiq kongsikan suasana. Tadi hujan bawah, ini sekarang salji agak lebat. Ampun ya Allah. Moga dimudahkan segalanya. 4 kenderaan, 1, 2, 3 transporter dah naik atas lah. Ni rantai yang dipasang. Ya Allah tolong.
semua orang yang faham tentang Islam secara menyeluruh inginkan mati syahid, kerana mati syahid itu antara kelebihannya ialah akan masuk syurga tanpa hisap, terus masuk ke syurga. Dan orang yang mati syahid ni di sisi Allah tidak mati. Allah sebut dalam Quran yang kamu mengatakan mereka yang syahid di medan Allah, di medan perang jalan Allah ni sebagai mati, mereka itu masih hidup, dan diberi rezeki, kata Allah. Dari sisi Allah jangan tak mati sebenarnya. Jadi ini adalah makam Sultan Uthmaniyah. Jadi menziarahi para pejuang-pejuang agama yang mereka ni mempertahankan agama adalah untuk kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan mengambil kekuatan perjuangan mereka itu, roh mereka, perjuangan mereka itu kita ambil. Lebih-lebih lagi dapat bersama-sama beramai-ramai begini untuk menghayati suasana cuaca yang bukan di Malaysia. Di sini kita lihat dengan berpakaian ala pejuang-pejuang kerajaan ataupun Empire Uthmaniyah, para RPU diketuai oleh Tuan Muhammad Adib bersama-sama di dalam salji untuk merasakan betapa pejuangan zaman dahulu sangat dahsyat. Mereka sampai ke Turki dari Hijaz, dari tanah Arab, dari Madinah, bukan dekat dengan menaiki kuda, unta dan sebagainya, jalan kaki. Dan bila sampai di sini macam-macam lah mereka kena hadapi, antaranya cuaca. Sebab tu Al-Quran mengatakan rihlatas syita'i was saif, iaitu perjalanan orang Quraisy ni, hidup mereka itu berniaga. Ada perjalanan syita, musim sejuk, dan saif, musim panas. Musim sejuk mereka ke Yaman, musim panas mereka ke belah Syam, Syria. Syam, Syria ni sepadan dengan Turki lah. Sebab apa mereka tak pergi musim sejuk? Kerana macam ni lah keadaannya. Kalau musim sejuk bersalji, musim panas yang mereka pergi ke sini. Tapi ketika musim sejuk mereka menghadap ke Yaman kerana masih panas-panas lagi di Yaman. Jadi tapi bila Islam semakin berkembang, mereka pergi ke merata tempat lah. Itu cerita orang Quraisy yang sebelum Islam mereka berdagang, tapi setelah mendapat Islam mereka perjuangkan, mereka terpaksa berhadapan dengan cuaca ni, walaupun bukan itu cuaca yang mereka biasa hadapi. Jadi inilah yang cuba dihayati oleh para RPU. Oh, dia semua gaya. Teşekkürler. Bize alır mısın? Bize yazılmış da onların yazılır mı yanlış? Song for our song? Or This You're reading this song? is our song and we translate to Turkish. Very good. Hal we are to Marshall. Okay, masuk mulut. Itu dia. Bukan kaleng-kaleng. Ni ambil ni masuk mulut. Fresh. Fresh cake. Kami makan kudak ni. Tidak. Kudak. Zaman güzeli dünyaya ya İslam'ın nazari Önce açan güller gibi Önce açan güller gibi Dah, buat sikit Buat Zaman güzeli dünyaya ya İslam'ın
Usahacan gunlar gibi, usahacan gunlar gibi. Beraber çeşi açmaya mata, yaylalarında vadilerde böyle güzellik açısından var. Kalerine ener gula gula, kalerine ener gula gula. Bak İslam'ın güzelliği dünyaya yayılıyor. Şu İslam'ın güzelliği koca açan güller gibi, koca açan güller gibi. Ve güzelliği gramada heri asabetlerim şerifle. Dalili gün be gün artıyor. Cuba tuan-tuan tengok tebal-tebalnya salji di sini. Dan dia bukan sekejap maknanya lama lah. Ada tempat-tempat yang bukit-bukit ni memang sentiasa bersalji. Daripada sini membawa ke Eropah ni kan, dan lagi di kawasan Balkan. Dan inilah tempat-tempat bergelanggangnya para pejuang-pejuang zaman dahulu demi nak menarik manusia kepada Allah, kepada Rasul, supaya dunia ini semua orang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita kena ada jiwa macam itu untuk kita kembalikan seluruh umat ini kepada Islam dan menarik orang yang bukan Islam tu masuk Islam dengan akhlak kita, pergaulan kita dan perjuangan ini. Aku tu. Bercergas, cergas. Banyak apa sembang, banyak apa. Ya, nampak. Jangan sembang. Tak ada, BT habis. Kalau ada saja. Nak ambil gambar lah. Boleh. Melihat kepada para RPU yang segak berpakaian pejuang-pejuang Empire Ottomania, yang kita pun melihat ada filem mereka yang menjadi tumpuan satu dunia tentang perjuangan zaman Ottomania. Jadi kita dapat rasakan lah betapa dahsyatnya perjuangan ini, dan mudah-mudahan seluruh RPU remaja pemilu ummah di seluruh dunia, di seluruh cawangan JSBH dapat merasakan betapa perjuangan ini memerlukan pembela-pembela di kalangan mereka yang masih muda, yang masih cergas, yang masih kuat lagi fizikalnya dan fresh akal fikirannya, untuk dikuatkan dengan iman, dengan takwa. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut tentang pemuda-pemuda yang sanggup berkorban untuk agama Allah. Innahum fittatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, lalu kami tambah kepada mereka itu wazidnahum huda. Kami tambah kepada mereka itu petunjuk. Jadi syaratnya orang yang beriman, pemuda-pemuda ini adalah yang ada rasa dengan Tuhan, ada rasa dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, malu dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Allah akan tambah lagi dengan hidayahnya untuk mereka sanggup untuk memperjuangkan agama ini walau apa keadaan sekalipun. Inilah yang kita harapkan dari mereka untuk menjadi aset-aset kepada agama ini, bangsa dan negara. Dengan menelusuri sejarah pejuang-pejuang sebelum mereka, untuk mereka rasai sendiri bagaimana susah payah pejuang-pejuang zaman dulu hingga mereka dapat nikmat iman Islam ini. Pula suasana lawatan mereka di beberapa tempat di bandar Istanbul ni, dan Allah rezekikan mereka bersembahyang di buah masjid, bertemu dengan masyarakat, menyantuni masyarakat. Dan Alhamdulillah ramai yang seronok dengan kehadiran para RPU dengan pakaian zaman dahulu, ataupun sedikit sentuhan pejuang-pejuang
kerajaan Uthmaniyah. Jadi ramai yang nak berselfie bergambar dengan mereka, tak kira lelaki dan perempuan, kerana ada syiarnya. Bila beramai-ramai dan seragam dan selaras, maka ada syiarnya. Itulah kekuatan, dan Allah nampakkan dia cantik di mata orang. Ini pula ketika mereka berpeluang menziarahi makam Nabi Allah Yusha', iaitu pembantu Nabi Musa yang mengiringi Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Yusha' ni pun ada sejarahnya yang dahsyat, iaitu pernah berlaku peperangan yang baginda berdoa pada Allah agar Allah tahan matahari dari bergerak, maka dipanjangkan siang hari untuk selesaikan perjuangan dia. Dahsyatnya para orang-orang Tuhan. Allahu Akbar. Ampun maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.